macam-macam. Lah ni, manusia baca Quran cukup banyak. Pukul 3 pagi baca Quran, buat live. Pukul 3 pagi siapa nak tengok? Ada orang solat tahajud buat live. Satu kegilaan yang sangat melampau. Dalam surah Al-Kahfi yang kita baca pada hari Jumaat ni, man amila salihan fala yushrik bi ibadati rabbih ahada, pada ayat 110. Bila kita beramal, maka jangan syirikkan amalan kita dengan sesuatu yang lain. Apa maksud syirik? Menghantar amalan kita dengan mengharap daripada orang lain selain daripada Allah Ta'ala. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, jangan kamu syirikkan amal ibadah kamu kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya niat tu kena betul. Ada tak manusia beramal? Cukup banyak manusia beramal. Manusia buat macam-macam. Lah ni, manusia baca Quran cukup banyak. Pukul 3 pagi baca Quran, buat live. Pukul 3 pagi siapa nak tengok? Ada orang solat tahajud buat live. Satu kegilaan yang sangat melampau. Lepas tu tulis pula kat situ, siapa-siapa nak kirim doa dipersilakan. Allah. Awak bila kita jadi wakil Tuhan? Malah yang buat bukan manusia biasa. Ada para ustaz dan ustazah sendiri. Jadi banyak tak manusia beramal? Banyak. Tapi manusia ikhlas terlalu sikit. Ikhlas tu nak rasa bila? Hanya kita saja yang tahu. Kita dan Allah saja yang tahu sama ada kita ikhlas atau tidak. Kalau kita ikhlas, kita akan rasa ikhlas. Kalau kita tak ikhlas, kita pun tahu yang kita tak ikhlas. So bila mana kita rasa tidak ikhlas, beristighfarlah, minta ampun kepada Tuhan, kerana Allah innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Okey? Baik. Satu hadis daripada Nabi SAW, kita nak tengok amalan yang menjadi sia-sia yang kerana tidak ikhlas itu. Apa adalah hadis dari riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Katanya Nabi SAW bersabda, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Ada golongan manusia yang berpuasa banyak dan dia tidak mendapat apa-apa illal ju', kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin, dan ada mereka yang menghidupkan malamnya, yakni dengan qiyamul lail, laisa lahu min qiyamih illa sahri. Di negeri akhirat nanti hari kiamat tidak ada kebaikan bagi mereka melainkan hanya dapat menahan mata dari mengantuk sahaja. Kenapa? Maka di sinilah riwayat Ibnu Majah dalam sanadnya jaid, sanadnya sahih. Apabila manusia itu berpuasa dan puasa itu hanya dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Pertama dah tentu kerana niat. Puasa adalah salah satu amalan yang paling ikhlas dan orang tak tahu kita puasa. Kalaulah puasa tidak mengikhlaskan kita, memang ajaib. Memang ajaib. Kalau ya perbuatan lain, solat mungkin tak apa ikhlas. Allahu Akbar. Teringin nak baca inna a'tayna, tapi tiba-tiba ada orang duduk sebelah, tukang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Oh, bukan main. Sebab orang main sebelah. Mungkin nak pergi haji lagi, buat kenduri di rumah, buat kenduri di masjid, buat kenduri di dewan, buat kenduri di pusat apa lagi gini. Kenduri 4-5 kali. Bagi tahu dah kat orang. Kadang-kadang ada perasaan riak juga. Zakat pun macam tu juga. Itu pun macam tu juga. Zakat pun orang nampak, tapi puasa orang tak tahu. Orang tak tahu. Sahur hanya
Banyak kita dengan bini kita je tahu. Kan? Kita sahur macam kenduri arwah makan. Sahur tu. Asam pedas ikan pari. Tu, sahur macam kenduri arwah, berbuka macam kenduri kahwin. Siapa tahu? Tak tahu. Ketika kita puasa, ada cop di dahi kita yang kita sedang berpuasa. Maka kerugian yang sangat besar kalau manusia berpuasa tapi dia tidak mendapat keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada puasa tapi puasa yang hanya dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Iblis dan syaitan cukup suka putarkan niat kita. Ada qiyam yang qiyamnya itu mensia-siakan dirinya. Kerana di sana iblis suka dengan apa? Potong dia punya keikhlasan. Dengan cara dia simple. Malam tadi tahajud siapa pun tak tahu. Hatta suami dia pun tak tahu. Suami dia ni lena. Dia solat sebelah dengan katil je. Zaman lah lain. Zaman lah tahajud ni orang perempuan kuat. Orang kami, orang lelaki terkejut. Orang perempuan tahajud. Oi, bukan main dah dia tahajud. Suami ni duduk sebelah. Lena ni. Harga di badal rahe hai रूप जिंदगी मिम्पी चावही कभी रहे हैं धूप जिंदगी हल पर यहाँ जेवर जियो जो है समा कल हो ना हो. Tu setan. Kita pun dalam tidur tu jejerik macam tu. Hancur manusia. Isteri di sebelah solat pun suami tak tahu. Tapi bila dia tahu, esok pagi update status Facebook. Alhamdulillah. Panjang. Alhamdulillah. Mak Arik li sukun. Di hujung. Malam tadi semayang tahajud 8 rakaat. Habis. Hancur manusia. Masa dia buat, hanya dia dengan Tuhan saja yang tahu. Tapi ujian daripada setan dan iblis serta kuncu-kuncunya kita tak mampu hadapi. Lepas tu kita duduk diam sudah. Agak nampak macam penat ya. Tak payah beritahu kata hang puasa. Allah tidur lambat semalam. Tak tahulah pasal apa umur macam ni lebih kurang macam tu. Ndaklah saya ni Syaban ni siang malam puasa. Loh. Siang malam puasa. Tu. Hancur. Hancur. Qiyamul lail tu. Qiyamul lail. Hancur berkecai. Mana? Simple. Sebab tu bila Ju tanya golongan iblis, saya terfikir satu saja. Iblis ni dia tak ada buat apa melainkan dia rosakkan kita punya niat saja. Cukup. Jangan cari redha Tuhan. Cari redha makhluk. Lingkup manusia.